Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah ini lokasi menantu Muhyiddin? Di saat PRN Sabah menjelang tiba, adakah menantu Muhyiddin pula akan ditangkap? Ini apabila Muhyiddin seakan-akan terlanjur ataupun secara tidak sengaja telah pun memberikan clue di mana lokasi menantu Muhyiddin. Ini apabila mahkamah membenarkan Muhyiddin ke London, tapi mahkamah menolak transit 6 hari di Dubai. Kita pernah naik kapal terbang dan kita pernah tahu apa itu transit. Tapi belum pernah kita dengar ada orang membuat perjalanan ke London, tapi pergi pula transit 6 bulan di Dubai. Tanda tanya sekarang ialah, adakah menantu Muhyiddin sedang berada di Dubai? Kerana apa tujuan Muhyiddin transit lama-lama di Dubai? Dan ada laporan sebelum ini menyatakan bahawa menantu Muhyiddin berada di salah sebuah negara di Arab, atau di Timur. Jadi, adakah ini satu petunjuk yang Muhyiddin tanpa sengaja telah berikan kepada kita semua? Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara bagi membolehkannya menjalani pemeriksaan kesihatan penyakit kanser pankreas yang dialaminya serta meluangkan masa bersama keluarga di United Kingdom. Bagaimanapun, bernama melaporkan Hakim Nurruwena Mad Nurdin menolak permohonan Muhyiddin untuk transit selama 6 hari di Dubai dengan alasan tiada keperluan munasabah untuk berhenti di negara itu dalam tempoh yang lama. Berdasarkan afidavit sokongan, saya tidak melihat justifikasi untuk transit ke Dubai selama 5 hingga 6 hari sebelum kembali ke Malaysia. Pemohon boleh transit di Dubai selama 1 ke 2 hari. Sebenarnya saya tidak cenderung untuk meluluskan permohonan ini, katanya lagi. Hakim Nurruwena turut menegur Muhyiddin kerana telah menempah tiket sebelum kebenaran diperoleh daripada mahkamah dan mengambil risiko. Kata mahkamah, kamu tidak boleh mengambil mudah terhadap setiap permohonan yang dibenarkan mahkamah. Kamu perlu mendapatkan kebenaran sebelum membuat tempahan tiket, kata hakim itu. Tidak jelas atau dinyatakan mengapa Presiden Bersatu itu merancang untuk transit selama 6 hari di Dubai. Pada Oktober lalu, Akhbar New Street Times melaporkan bahawa ia menerima beberapa gambar yang menunjukkan ahli perniagaan yang menjadi buruan, Adlan Berhan, yang merupakan menantu kepada Muhyiddin, bersama-sama tokoh-tokoh ternama Asia Barat yang tidak dinamakan. Akhbar berbahasa Inggeris itu juga mendakwa bahawa Adlan yang meninggalkan Malaysia pada tahun 2023 menikmati kehidupan mewah walaupun dalam pelarian. Adlan kini dikehendaki berhubung dengan satu projek melibatkan penyelewengan dalam pendaftaran biometrik, pengambilan dan penyimpanan data pekerja asing bagi sebuah kementerian. Dengan pasport yang diperoleh itu, Muhyiddin dijadualkan berlepas dari Kuala Lumpur ke London pada 15 Disember bagi menghadiri janji temu perbuatan di Platinum Medical Center pada 17 Disember depan. Sebelum ini, mahkamah telah beberapa kali membenarkan permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasportnya secara sementara. Antaranya bagi menghadiri majlis graduasi cucu dan konsultasi berhubung penyakit kanser pankreas yang dihadapinya di London, pemeriksaan perubatan di Singapura dan menghadiri majlis pembukaan restoran rakannya di Thailand. Terdahulu, Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Muhyiddin memaklumkan kepada mahkamah anak guamnya memohon untuk mendapatkan pasport bermula hari ini sehingga 12 Januari 2026 untuk menjalani pemeriksaan kesihatan susulan tahunan berhubung penyakit kanser pankreas di UK. Selain pemeriksaan,
kesehatan dan mendapatkan pandangan perubatan di UK, anak guam saya juga berhasrat untuk meluangkan masa bersama keluarganya. Beliau mempunyai 3 orang cucu yang kini menetap di UK dan selepas urusan perubatan selesai, beliau juga berharap dapat menghabiskan sedikit masa bersama istri dan keluarganya di Madrid, katanya sambil menambah, tiada risiko untuk anak guamnya melarikan diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah anda yang Tuhan hantar kepada anda semua. Mungkin anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera. Tindakan Hadiawang mempertahankan isu roti gardenia yang dianggap rakyat Sabah sebagai satu penghinaan melampau kepada rakyat Sabah, kini makin menjadikan rakyat Sabah marah dan terluka. Selain itu, tindakan Sanusi datang ke Sabah cuba untuk membuat penjelasan, cuba untuk menjernihkan keadaan, lebih mengeruhkan lagi keadaan. Hari ini, isu tentang roti gardenia menjadi satu isu lagi. Apabila Haji Hadiawang sekali lagi tampil memberikan kenyataan berkait dengan roti gardenia. Orang Sabah makan roti gardenia je, tapi ini yang berlaku. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menganggap orang Sabah lebih cerdik berbanding pemimpin negara dengan mendakwa rakyat di negeri itu makan roti gardenia sahaja. Pemimpin Perikatan Nasional PN dalam kempen semasa pilihan raya negeri Sabah ke-17 itu juga mengaitkan isu pembelian pesawat emas dengan kononnya negara digadai. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun caranya pemimpin-pemimpin PAS menutup isu roti gardenia ini, orang Sabah bukan bodoh. Semakin anda menutup penghinaan itu, cuba menutup dengan isu-isu lain, cuba mengaitkan atau bercakap tentang isu lain, makin kita terluka. Kita makin sedar bahawa mereka cuba menutup isu tersebut. Sanusi kata itu bukan benda yang besar. Sekali lagi saya nak tanya, apa isu atau apa benda besar yang boleh dianggap besar oleh Sanusi? Apa yang lebih teruk daripada dihina? Maruah orang Sabah. Bukan untuk digadai, bukan untuk diperlekeh, bukan untuk dipermain-mainkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pempengaruh daripada Perikatan Nasional cuba mengaitkan kononnya gerakan Sabah for Sabahan adalah anti Malaya, itu adalah fitnah besar.
Kita di Sabah, kita tidak pernah anti Malaya. Bahkan kita sangat suka dengan Malaya. Kita satu negara. Yang kita tolak ialah parti-parti daripada Malaya yang cuba untuk menguasai politik Sabah. Itu saja. Bukan kita anti Malaya. Yang kita anti atau yang kita tolak ialah parti Malaya yang sudah lama bertapak di Sabah tetapi tidak dapat memberikan apa yang sepatutnya Sabah dapat. Termasuklah MA63. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Hadi Awang mengaitkan cuba menutup isu roti gardenia itu dengan kononnya orang Sabah lebih cerdik, kami tidak dapat lagi makan pujukan itu. Orang Sabah lebih cerdik daripada pemimpin negara, kata Hadi Awang. Memang semua rakyat di Malaysia ini lebih cerdik, pandai, bukan saja terhadap pemimpin negara, tapi lebih cerdik daripada ahli parlimen PAS. Terlebih kepada orang yang bercakap menghina tentang roti gardenia itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Hadi Awang berhutang dengan kapal terbang Mas. Oh, mahal kapal terbang Mas daripada roti gardenia, kata beliau. Ambil Boeing, hutang berapa bilion, soalnya lagi dengan menemplak pihak yang dianggapnya membesarkan isu roti sehingga lupa negara ini digadai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda nak bercakap tentang isu kapal terbang Mas, kapal digadai, rumah digadai, negara digadai dan sebagainya, tak perlu cakap benda tu dalam PRN Sabah. Kami tidak mahu dengar tentang itu. Kami tak peduli pun tentang itu. Yang kami peduli ialah hak dan maruah Sabah. Itu yang Hadi patut cakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum ini seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah mengundang rasa tidak puas hati rakyat Sabah apabila orang Sabah, dia kata orang Sabah tu kempen dia bagi roti gardenia saja. Susulan kecaman orang ramai, pemimpin PAS berkenan memohon maaf dan menarik balik kenyataannya yang dilihat seolah-olah merendah-rendahkan rakyat Sabah. Dalam PRN Sabah kali ini, PAS menamakan Posurujaya PAS Negeri Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan yang juga naib pengerusi PN Sabah sebagai calon kerusi Dun Karambunai. Namun demikian, ada yang mengatakan beliau akan kalah. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.